السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian akidah kita pada bab yang kelima insyaAllah, iaitu kewajiban ittiba', iaitu mengikuti jejak salafus salih dan menetapkan manhajnya. Maksudnya menetapkan manhaj kita pada manhaj yang dipegang oleh para salafus salih. Dan yang dimaksudkan salafus salih di sini ialah pada para sahabat. Ya. Yang dimaksudkan salafus salih di sini ialah para sahabat, dan wajib bagi kita untuk mengikuti jejak mereka, iaitu para sahabat, pada athar-athar yang mereka tunjukkan, selagi mana apa yang mereka tunjukkan itu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nanti insyaAllah kita akan bincangkan. Ya, wajib kita menetapkan ataupun kita mengikut para salafus salih kita, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pada mana-mana ketetapan ataupun manhaj yang mereka bawa yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan sedemikian, sebagaimana Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi kalau mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau, wahai Muhammad, terhadap mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata musannif rahimahullah, melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan ataupun tolok ukur untuk membezakan antara petunjuk dan kesesatan, antara benar dan batil. Dan apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka berada dalam hidayah yang mutlak dan sempurna. Dan jika mereka, iaitu ahlul kitab, berpaling ataupun tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang sangat jauh. Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajipan, dan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk kewajipan yang paling wajib. Al-Quran turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Quran, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melaksanakan tafsiran-tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang lebih baik untuk kita ikut dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi apa sahaja, ya, yang lebih baik daripada ikutan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab mereka ini berada pada zaman penurunan wahyu. Mereka faham setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham setiap sunnah yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang tidak sunnah. Ya, sahabat-sahabat ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara. Dibetulkan solat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibetulkan cara untuk berselawat dan sebagainya. Banyak benda yang dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat menerimanya pada waktu tersebut. Jadi kita nak kata ada orang lain yang lebih baik daripada sahabat, maka tak ada. Mereka ini berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan. Ya, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peperangan. Ya, susah senang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menginfakkan seluruh harta, ya, dan juga jiwa mereka untuk Islam. Ya, maka untuk kita mengambil teladan, maka inilah golongan yang terbaik. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kamu ikut jalan lain, ya, yang akan menyebabkan kamu berada dalam keadaan cerai-berai, berpecah belah. Dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Demikianlah dia, iaitu Allah memerintahkan ataupun mewasiatkan kepada kamu dengannya, agar kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ayat ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa jalan itu hanya satu. Ya, apa hadis itu tuan-tuan? Hadis Abdullah bin Mas'ud ni. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garisan dengan tangan dia. Satu garis lurus dengan tangan dia. Kemudian Nabi kata, hadza sabilullah mustaqimah. Ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminih wa shimalih. Kemudian Nabi buat satu garis lurus dan Nabi buat beberapa garisan di kiri dan kanan dia. Ya. Kemudian Nabi kata, tsumma qala hadhihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan yang bersimpang siur, jalan menuju perpecahan. Ya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Ya. Setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi kata, thumma qara'a qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Ya, dan inilah jalan aku yang lurus, maka ikutilah dia. Jalan yang Nabi tunjuk, ya. Itu saja satu jalan, ya, jalan yang lurus. Manakala jalan yang bersimpang siur tadi merupakan jalan yang tidak selamat. Ya, jalan yang bersimpang siur tadi ke kiri ke kanan, ya. Yang mana Nabi sebutkan pada setiap jalan ini ada syaitan yang menarik. Ya, menarik manusia ke arah jalan-jalan ini. Yang mencantikkan pada pandangan manusia, ya. Cantan itu mencantikkan pada pandangan manusia, yang nak kata inilah sebenarnya jalan-jalan yang benar. Ya, sebab itu kita tengok umat Islam sekarang ni berpecah. Perpecahan dalam akidah, ya, 73 golongan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang, ya, dan satu saja jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu jalan yang Nabi kata, yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ya, satu sahaja, yang lain tidak selamat. Yang lain akan digoda oleh syaitan, akan dihiasi oleh syaitan, sehingga kan para
orang yang melalui jalan yang bersimpang siur tadi akan menganggap bahawa mereka lah yang benar. Sebab tu kita tak ni Syiah pun kata dia betul. Ya, Syiah kata dia betul, Qadiani pun kata dia betul. Patah sesat barat dah. Ada yang apa nama bukan Islam dah tu, Qadiani tu. Syiah itu sebahagian, Rafidhah itu bukan Islam dah. Ya, tapi mereka menyatakan bahawa mereka yang betul. Kerana diberikan kosmetik oleh syaitan bahawa mereka berada di jalan yang lurus. Ya. Bagaimana kita nak kata Syiah tu tak betul? Macam bagaimana kita nak kata Syiah tu betul? Sedangkan mereka lah yang paling banyak mengkhianati sahabat-sahabat Nabi. Ya. Mereka yang paling banyak melaknat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kita nak bincang ini adalah tentang kita nak mengikut para salafus salih, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi Syiah dia berbeza. Dia melaknat sebahagian besar sahabat dan hanya menerima 3 orang, lebih kurang macam itulah. 3 orang sahaja yang diterima oleh apa nama Syiah. Jadi bagaimana mereka boleh mengatakan bahawa mereka di pihak yang benar, sedangkan mereka tidak mengikut manhaj ataupun tidak menerima para sahabat sebagai pembawa manhaj ataupun pembawa bendera Islam. Ya, sebab itu mereka kita tengok sangat mudah mengkafirkan siapa sahaja yang berlawanan dengan mereka. Ya, sedangkan mereka itu sendiri sebenarnya Rafidhah itu sendiri merupakan bukan Islam. Ya. Cara solat mereka berbeza. Cara azan mereka juga berbeza. Macam mana tak berbeza? Sebab tak ambil daripada sahabat. Ya. Bagaimana tidak berbeza? Kalau semua sahabat mereka tolak, sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada awal Islam, itu pun ditolak. Aisyah isteri Nabi pun ditolak. Bagaimana mereka hendak mendapat sunnah ataupun Islam yang sebenar? Ibn Qayyim menjelaskan bahawa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah satu. Tak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang perang dengan Rasul lepas diterangkan huda, benda yang betul, petunjuk, dan mereka ini mengikut selain daripada jalan yang diikuti oleh orang-orang mukmin, nuwallihi man tawalla, Allah kata, maka kami palingkan kepada kesesatan yang mereka ikut tadi. Wa nuslihi jahannam, kami penuhkan mereka ni di dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam ini merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Ayat ini menunjukkan bahawa menyalahi jalan kaum mukminin sebagai sebab seseorang itu terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikut jalannya kaum muslimin, kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin yang disebutkan dalam ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa lagi yang kita berhak ikut yang disebutkan di dalam ayat ini yang dikatakan sebagai sabilul mukminin selain daripada kita ikut para sahabat? Siapa lagi yang dijamin oleh Allah keadilan mereka melainkan para sahabat?
dijamin syurga oleh Allah, melainkan para sahabat. Ya, jadi sabilul mukminin di sini adalah merujuk kepada sahabat. Kerana ketika turunnya wahyu tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Ya, waktu turun wahyu, sepanjang turun wahyu, tidak ada orang yang beriman melainkan para sahabat. Maka para sahabatlah yang wajib kita ikut manhajnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 285, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Ya. Telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, wal mu'minun, dan juga telah beriman orang-orang yang beriman. Siapa di sini tuan-tuan yang dirujukkan dalam ayat ini? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wal mu'minun di sini merujuk kepada para sahabat yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat di atas menunjukkan bahawasanya mengikuti jalan para sahabat dan memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Ya, dan Allah Taala berfirman lagi, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Orang-orang yang terdahulu dalam Islam dia, as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu dan orang yang awal daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang mengikutinya dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka ni syurga-syurga yang mengalir, ya, dengan sungai-sungai yang berada di bawahnya, dan mereka kekal dalam syurga ni selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang agung. Ya, surah At-Taubah ayat 100. Dan ayat tersebut sebagai hujjah bahawa manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah manhaj yang benar. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan disediakan bagi mereka syurga. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar merujuk kepada para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka itu dengan cara yang baik. Sebagian ahli tafsir kata ini merujuk kepada tabi'in. Dan sebagian lain merujukkan kepada orang yang istiqamah mereka ini berpegang dengan jalan yang dipegang oleh sahabat. Siapa-siapa saja yang mengikut manhaj sahabat, maka Allah akan adakan bagi mereka ini, ya, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka ini berada kekal di dalam syurga Allah. Dan apa lagi yang paling baik untuk orang Islam, orang kita ni, orang mukmin, selain daripada syurga Allah? Sebab tu dalam ayat ni dia kata, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang paling besar. Apa lagi yang kita nak setelah kita berusaha keras di atas muka bumi Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan larangan, kita gigit sunnah itu dengan gigi gerham kita, gigit sungguh-sungguh, melainkan yang kita nak ialah redha Allah, dan Allah masukkan kita dalam syurga. Dan syurga ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan benda yang murah, bukan benda yang boleh dibeli dengan harga yang murah. Benda yang paling mahal adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ramai yang tak lepas. Ya, ramai yang tidak lepas untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab syurga ni bukan benda yang murah, bukan boleh dia beli dengan harga yang rendah, ya. Allah berfirman lagi, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, iaitu umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia supaya kamu ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat benda-benda yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, ya, cegah daripada benda yang munkar,
wa tu'minuna billah, dan juga dalam masa yang sama kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan keutamaan para sahabat atas sekalian ummah-ummah yang ada, dan hal ini menunjukkan istiqamah para sahabat dalam setiap keadaan kerana mereka tidak menyimpang daripada syariat yang terang benderang. Sehingga Allah Azza wa Jalla mempersaksikan bahawa mereka memerintahkan setiap benda yang ma'ruf dan mencegah setiap yang mungkar. Dan hal tersebut menunjukkan dengan pasti bahawa pemahaman mereka, iaitu para sahabat, adalah hujjah. Hujjah atas kita, ya, hujjah atas orang-orang setelah mereka sampai. Allah Azza wa Jalla mewariskan bumi dan seisinya. Ya. Adakah kita nak ikut sahabat ni dalam semua benda, tuan-tuan? Semua perkara yang sahabat bawa, adakah kita wajib ambil ataupun macam mana, tuan-tuan? Ataupun kita kena pilih pandangan para sahabat, ataupun semua yang sahabat kata asal sahih kau jadi kita jadikan sebagai pandangan kita. Ya. Dalam perkara ni, tuan-tuan, pandangan Imam Syafi'i saya rasa antara yang terbaik. Imam Syafi'i dalam kitab dia Ar-Risalah, ya, dalam satu perdebatan orang tanya kepada dia, ya, orang tanya kepada Imam Syafi'i tentang pandangan sahabat yang berbeza-beza. Ya, seorang pendapat tanya Imam Syafi'i, apa pandangan kau tentang pandangan sahabat yang berbeza-beza di antara satu sama lain? Jadi jawab Imam Syafi'i, kita ambil apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Ya. Bila ada sahabat dia berbeza pandangan, maka yang kita ambil ialah yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang selaras dengan ijma' sahabat, atau yang lebih tepat dalam qiyas. Ya, yang lebih tepat dalam qiyas. Ini pandangan Imam Syafi'i yang pertama. Ya. Kemudian bila sahabat memberikan pendapat, ya, mula-mula bila kita tengok pandangan para sahabat, yang kita tengok mana-mana yang ada dalil, maka yang tu kita ambil, ya. Ataupun yang sama dengan ijma', ataupun dari sudut qiyasnya, maka dia yang lebih tepat. Yang keduanya, kata Imam Syafi'i, bila sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dia bagi pandangan, dan tidak ada sahabat lain yang mempertikaikan pandangan dia, ya, tak ada yang menolak lah, dan tidak ada juga yang menerima. Maksudnya dia bersendirian dalam memberikan pandangan. Jadi macam mana kita nak buat? Ya. Kata Imam Syafi'i, tidak ada dalil untuk kita ikut pandangan-pandangan macam ni. Tengok. Imam Syafi'i pun dia based on dalil. Kalau pandangan sahabat itu bersendirian, tafarrud dia panggil, ya, bersendirian dalam memberikan pandangan tentang satu-satu isu, masalah dan sebagainya, ya, tak ada sahabat yang sokong dan tak ada sahabat yang nolak, maka Imam Syafi'i kata tak ada dalil untuk kita ambil pandangan itu sebagai hujah kita. Maksudnya boleh kita memilih sama ada untuk kita mengambil ataupun menolak. Ya. Namun Imam Syafi'i kata para ulama pada zaman dia, ya, mengambil sebahagian pandangan sahabat dan menolak sebahagian yang lain. Ya. Ulama pada zaman dia kata mengambil pandangan sahabat dan sebahagian pandangan yang lain dia tolak. Dan ada juga pandangan yang diambil oleh para ulama, lalu mereka memperselisihkan tentang pandangan tersebut. Ada yang ambil, tapi pandangan sahabat itu dibincang lagi secara lebih lanjut. Ya, namun perkara ni sikit, kata Imam Syafi'i. Ya, sikit. Jadi ditanya lagi oleh orang tersebut,
Jadi apa pandangan Imam Syafi'i? Ya. Imam Syafi'i kata, beliau akan mengambil pandangan salah seorang sahabat jika tidak ada dalil daripada Al-Quran, Sunnah maupun ijma' dalam hal tersebut. Namun kata dia, jarang ada pandangan sahabat yang seperti itu. Ya, maksudnya kata Imam Syafi'i, pandangan sahabat yang tidak berteraskan dalil ataupun ijma'. Dalil ni kita kata Al-Quran Sunnah lah, dan juga ijma' ni yang dia sendiri memberi pandangan tanpa berteraskan dalil, itu jarang dia jumpa. Yang kebanyakannya biasa para sahabat radhiyallahu anhum dia akan sandarkan apa yang dia sebut berdasarkan kepada dalil-dalil. Ya, banyaklah dalam kitab Risalah ni dibincangkan tentang perkara yang diperselisihkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya dalam penetapan bagi perempuan yang telah diceraikan, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang yang diceraikan, perempuan-perempuan yang diceraikan, mereka itu hendaklah menahan diri mereka selama tiga quru, sebelum mereka dibenarkan untuk bernikah semula. Aisyah dan beberapa orang sahabat yang bersamanya kata thalathata quru ni membawa maksud 3 kali suci. Ya, dan beberapa orang sahabat berbeza pandangan dengan Aisyah dengan mengatakan bahawa yang dimaksudkan thalathata quru ni adalah 3 kali haid. Kemudian Imam Syafi'i dia bincangkan pula, kan? Dibincangkan pula yang mana pada pandangan dia lebih tepat. Ya, thalathatu quru' ni. Ya. Dibincangkan pula. Jadi mereka nak kata bagi sini, mereka berbeza pandangan tetapi di atas perkara yang ada dalil. Ya, thalathatu quru'. Tentang sutrah pun berbeza di antara Aisyah dengan Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat. Sutrah perkara yang membatalkan solat, yaqta' salatul mar', al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad, perkara yang memutuskan solat perempuan, himar, keldai, dan juga anjing hitam, di mana Aisyah dia counter attack balik, dia kata kan, counter balik, dia kata satu malam dia kata aku Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sedangkan aku dalam keadaan berbaring di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perselisihan di antara sahabat, tapi semuanya berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang mereka hendak mengeluarkan pandangan dalam urusan agama berdasarkan kepada pandangan mereka sendiri. Ya. Jadi dalam hal ni, ya, kita nak kata sahabat ni memang dia betul-betul jaga agama Allah supaya tidak ada penambahan. Dia jaga sungguh-sungguh. Jadi kita kata kita nak ikut orang lain, yang bukan dari kalangan sahabat, yang datang 300 tahun kemudian ataupun 400 tahun kemudian, yang berbeza manhajnya dengan manhaj sahabat, terutama dalam bab akidah, maka kita kata kita keluar daripada kelompok yang dipanggil firqatun najiyah, kelompok yang selamat, pergi kepada kelompok yang tidak selamat. Manhaj sahabat manhaj yang selamat, tapi kita tolak manhaj sahabat, kita pergi kepada manhaj yang dibawa oleh orang yang kemudian. Ya, yang tidak ada jaminan daripada Allah tentang selamatnya, maka rugi ya kita. Jadi sebab tu dalam hal ini kita kena kekal di dalam manhaj salafus salih, dan salafus salih di sini merujuk kepada sahabat, manhaj yang dibawa oleh sahabat, terutama yang berkaitan dengan akidah. Ini nombor 1. Ya, tentang benda lain, tentang soal fiqh, nak berbeza pandangan kunut tak kunut, itu
Salah, silakanlah kan. Kunut tak kunut, baca doa lepas sembahyang semua tu, yang tu benda-benda yang ada, masih ada perselisihan. Tetapi tentang akidah sebolehnya kita bersatu. Biarlah Al-Quran dan Sunnah itu menjadi hujjah untuk kita, bukan hujjah ke atas kita di akhirat kelak. Al-Quran menjadi hujjah untuk kita, tolong kita. Sunnah Nabi SAW menjadi hujjah untuk kita. Wala hujjatun alaina, bukan hujjah atas kita, lawan kita balik depan Allah. Dan benda yang paling utama dalam hal ini adalah berkaitan dengan akidah. Fail yang ni, fail semua. Ya. Seterusnya, dalil-dalil daripada sunnah. Yang dalil yang pertama ni Abdullah bin Mas'ud, yang ni telah saya sebutkan tadi. Ya. Dalil yang kedua tentang kewajipan kita merujuk ataupun mengikut manhaj salaf, ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang berada pada kurun aku, iaitu para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, dan setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang suatu kaum yang persaksiannya, persaksian seorang daripada mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang kebaikan dan keutamaan mereka para sahabat, yang mana mereka merupakan sebaik-baik manusia. Sedangkan perkataan sebaik-baik manusia iaitu tentang akidahnya. Nak kata baik-baik manusia ni, baik tak baik manusia ni bukan kita tengok pada akhlak dia mula-mula, tak, pada akidah dulu. Salim ataupun tidak, bersih ataupun tidak akidah dia. Ya. Ada tak pencampuran dengan benda-benda yang syirik? Duk pergi sembah kupang tak? Bukan kira lilit kepala makin besar, serban makin alim tak? Makin soleh, makin kita kena tengok dari sudut akidah dia tuan-tuan. Bersih ataupun tidak akidah dia daripada melakukan syirik kepada Allah, melakukan bid'ah dalam urusan akidah. Syirik dah satu hal, bid'ah dalam urusan akidah, buat ke tak buat? Ya. Dan juga yang baik manhajnya, akhlaknya, dakwahnya dan lain-lainnya. Oleh kerana itu mereka dikatakan sebaik-baik manusia. Kenapa sahabat dikatakan sebagai sebaik-baik manusia? Sebab mereka ini menerima seadanya, sepenuh hati apa yang dibawa oleh Nabi SAW berkaitan dengan akidah. Bawa mailah ayat-ayat apa pun, maka mereka menerimanya seadanya. Tidak diperdebatkan dalam hal-hal yang tidak perlu. Tak tanya tuan-tuan, sahabat tak tanya yadullah tu macam mana. Seorang pun sahabat tak tanya. Wajhullah, sahabat tak tanya wajah Allah tu macam mana, adakah sama dengan wajah kita? Kalau wajah kita ada muka, ada mulut, ada telinga, adakah wajah Allah? No, sahabat tak tanya. Mereka menerima seadanya, kerana mereka tahu bahawa perkara itu berkaitan dengan perkara ghaibiyat, perkara yang ghaib, yang hanya melibatkan kepercayaan, iman. Percaya tuan-tuan, bukan suruh pergi kaji habis, percaya. Banyak lagi benda yang dibuka ruangnya oleh Islam untuk kita kaji. Tetapi tidak untuk perkara-perkara ghaibiyat ini. Ini ditutup oleh Allah. Kaji pun tak sampai. Nak kaji macam mana? Nak berdebat pun dah jadi karut je. Dah jadi macam saya kata pada bulan lepas, Allah tak lagu mana. Macam tu lah.
Sembang, berdebat. Orang tanya, Tok Syekh, lepas tu Allah ni macam mana? Allah tak lagu mana? Allah tak lagu mana? Itu je. Duk sembang apa saya Al-Quran, hadis, lain-lain. Dah pakat tolak lah dah. Ini tolak, itu tolak, ini tolak lah dah. Bila tanya balik, Tok Syekh, Allah macam mana? Allah tak lagu mana? Tu. Mu'attilah dia panggil, tolak. Kumpulan yang menolak sifat-sifat yang pada Allah, yang ada pada Allah. Nah, mereka menerima sifat-sifat Sami', Basir, sebahagian sifat Allah, mereka menolak pula sifat-sifat Allah, yadun, wajhun, dan inilah manusia. Yang akhirnya pembincangan itu tidak akan membawa kepada natijah yang mereka harapkan. Jadilah Allah tak lagu mana. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Arbad bin Sariyah, hadis ini memang cukup glamour, tuan-tuan. Ya. Sehingga kata musannif, dia kata dalam Al-Arba'in Nawawiyah hadis nombor 28. Hadis ni biasa kalau ustaz-ustaz sunnah memang selalu sebut lah. Ya. Kata Arbad, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin thumma aqbala alaina fawa'azana maw'izatan balighatan dhafarat minha al-'uyun wa wajlat minha al-qulub." فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال رسول الله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ya, hadis ini biasa disebut. Ya, kata Irbad bin Sariyah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang menyebabkan air mata kami gugur berlinang. Wa wajlat minhal qulub, dan menyebabkan hati kami bergetar. Ya, jadi seorang kata, "Wahai Rasulullah, nasihat ni seakan-akannya nasihat daripada orang yang nak berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat ataupun nasihat." Maka Nabi SAW kata, "Usikum, aku berwasiatkan akan kamu supaya takut akan Allah Subhanahu Wa Taala." Ya. Was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyian, dengar dan taat walaupun yang memimpin kamu itu ataupun yang memerintahkan kamu itu adalah seorang hamba abdi yang berbahasa Habsyi. Fa innahu may ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di kalangan kamu ni yang hidup selepas zaman aku, maka dia akan tengok perpecahan demi perpecahan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, bila sampai waktu tu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Bila sampainya waktu manusia tu dah berpecah belah, maka waktu tu kamu semua ni, ya, hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa, pengganti khalifah aku yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang kuat. Pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafah aku. Bukan sunnah aku saja. Ya, sunnah aku dan sunnah khulafah aku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah aku dan sunnah khulafah aku, dan juga gigit dia dengan gigi geraham engkau. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kamu berjaga-jaga, kena hati-hati, kena jauhi
dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kerana benda baru dalam agama itu bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Ya, tak kisahlah ada orang nak kata ada bid'ah hasanah ataupun tak, terpulang kat dia lah. Tapi kita tak terima, tidak menerima adanya bid'ah hasanah dalam urusan ibadah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan akidah. Benda-benda yang Allah dah straight, Allah dan Rasul dah tunjuk jalan, maka tidak ada peluang untuk kita membina bid'ah. Bid'ah ni benda yang baru lah, ya, membina benda-benda yang baru dalam urusan tu tak ada peluang lah. Hanya dengar dan taat. Dalam hadis ni kata dengar dan taat. Yang kita pandai-pandai nak menambah. Ya. Dalam urusan-urusan ibadah tidak ada penambahan. Urusan syariah yang ada hukumnya tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Dalam urusan akidah apatah lagi tak boleh untuk kita menambah-nambah ataupun mengurang-urang ataupun meniadakan terus. Tak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian puak. Ya. Nabi SAW mengkhabarkan tentang akan terjadinya perpecahan dan perselisihan pada umatnya. Kemudian beliau SAW memberikan jalan keluar untuk selamat di dunia dan akhirat, iaitu dengan mengikut sunnah dia dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikut sunnahnya, iaitu sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya. Dan tentang sunnah para sahabat ni telah saya sebutkan tadi, bagaimana perlu kita berhadapan dengan athar. Kita tak biasanya perbuatan para sahabat ni kita sebut sebagai athar, ya. Kita jarang kita sebut sebagai sunnah. Sunnah ni biasanya merujuk kepada Nabi lah, ya. Athar sahabat ni sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Cantik dah Imam Syafi'i dah buat satu garis panduan untuk kita berhadapan dengan sunnah ataupun athar para sahabat, ya, yang bertepatan dengan Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, follow. Yang tak diikuti oleh para sahabat, yang pandangan sahabat yang tidak disokong oleh sahabat ataupun tidak ditentang oleh sahabat, ya, tak wajib kita ambil. Tapi bolehlah nak ambil, tapi tidak wajib kita ambil, ya. Telah disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab Syafi'i, ya. Imam yang sepatutnya kita ikut dia bukan sahaja dari sudut fiqahnya, tapi dari sudut akidahnya, ya. Nak kata ikut fiqah pun tak ikut fiqah sangat, no. Tak berapa ikut sangat pun, ya. Kalau di Malaysia ni mazhab Syafi'i merba kot, no. Campur aduk. Hanafi ada, ya. Syafi'i pun ada, mazhab sendiri pun ada. Mazhab sendiri itu pun banyak. Tak percaya mintalah orang yang mengaku mazhab Syafi'i itu dia cek balik amalan-amalan yang dia buat tu, adakah Imam Syafi'i buat. Sebab dia kata dia ikut Imam Syafi'i. So sebelum dia rujuk Syafi'iyah yang belakang ni, hak mai ke bawah ni, minta dia rujuk hak yang dipanggil premier, sumber utama dulu, Imam Syafi'i dulu. Tengok ada tak ada. Imam Syafi'i kata kotlah dalam kitab Al-Um ke, dalam kitab-kitab yang dihimpunkan oleh imam-imam hadis tentang pandangan-pandangan Imam Syafi'i, bukan pandangan, hujah-hujah Imam Syafi'i, Ma'rifatus Sunan wal Athar, Al-Baihaqi ke, Manaqib Syafi'i ke, banyaklah, ya. Cari, buat mai cari tengok. Kokoklah ada pandangan yang mereka bawa itu ada lah dalam mana kitab, yang dihimpunkan berkaitan dengan Imam Syafi'i. Sebab kita kata kita ikut Imam Syafi'i.
Okey, kita sambung tuan-tuan. Seterusnya, Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang hadis iftiraq, hadis yang berkaitan dengan perpecahan umat akhir zaman. Ya, kata Nabi SAW, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang sebelum kamu daripada kalangan ahli kitab, mereka ni pecah kepada 72 golongan. Dan umat ini merujuk kepada orang Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar, 72 masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu puak saja, satu golongan sahaja. Wahia al-jamaah, iaitu orang yang berada dalam al-jamaah. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah jamaah ni? Dengan hadis yang berikutnya ni. Ya. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Ya, iaitu ma ana alaihi wa ashabi. Iaitu semua 72 golongan ini masuk neraka kecuali satu. Iaitu orang yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabat ikuti. Jadi jamaah yang dimaksudkan di sini ialah orang yang bertepatan manhajnya dengan manhaj yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Ini yang dimaksudkan dengan jamaah. Ya, walaupun ada orang yang masing-masing nak klaim dialah jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka caranya ialah farudduhu ila Allah wa Rasul. Tengok balik. Kembali balik. Tengok balik asas perjuangan dia, manhaj dia, akidah dia, ibadah dia sama ataupun tak dengan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tak sama, no. Kalau sama, yes. Cuma Nabi kata dalam banyak 73 ni satu je. Sebab tu masing-masing jemaah duk klaim. Kawan ni kata dia punya, kawan ni pun kata dia punya. Dalam politik di negara kita pun ada yang klaim dia, ya. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kita tak boleh nak kata jemaah IQ sahaja yang betul. Tak. Ataupun jemaah PAS sahaja yang betul. Lepas tu nak kata apa dengan jemaah UMNO? Takkan semua orang UMNO tak betul? Takkan semua orang UMNO masuk neraka? Jadi tak boleh pakai. Jemaah itu tidak merujuk kepada jemaah politik, ataupun tidak merujuk kepada jemaah mana-mana NGO. Tak merujuk kepada mana-mana jemaah yang diwujudkan atas muka bumi ini pun. Nak kenal jemaah ni senang je. Tengok jalan yang dibawa, manhaj dia, adakah sama dengan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Bertepatan, tak kira dia mai daripada mana-mana parti politik, NGO dan sebagainya, daripada mana-mana negara sekalipun, maka dia berada di atas jalan yang Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Tak boleh kita nak merujuk kepada mana-mana parti, sebagaimana yang dilakukan oleh ada parti-parti politik di Malaysia ni. Dia yang betul, orang lain salah. Kepimpinan dia sahaja yang betul, kepimpinan orang lain yang salah. Ya. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ada betul dan ada salah. Ya, ada betul dan ada salah. Ya. Kemudian hadis di atas menunjukkan bahawa setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah termasuk ke dalam al-firqatun najiyah, iaitu golongan yang selamat.
Sedangkan yang menyelisihi mereka, iaitu tidak mengikuti pandangan para sahabat, tidak mengikuti para sahabat, maka mereka adalah golongan yang binasa dan akan mendapat ancaman dengan masuk ke dalam neraka. Ya, itu dia. Kemudian yang ketiganya, dalil-dalil daripada penjelasan para ulama. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut, ittabi'. Hendaklah engkau ikut, jangan engkau mengada-ngadakan benda yang baharu, jangan buat bid'ah. Faqad kufitum, sesungguhnya telah dicukupkan untuk kamu. Islam tu dah lengkap dah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap benda yang dibaharukan, yang diada-adakan dalam Islam, dhalalah. Benda tu sesat. Ya, ikut saja. Ibn Mas'ud kata ikut sahaja. Wala tabtadi'u, jangan buat benda baru. Faqad kufitum, sesungguhnya Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dah cukup lengkap. Benda yang baharu itu, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah sesat. Kata Ibn Mas'ud lagi, inna Allah nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati para hamba dia, dan Allah mendapati bahawa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah angkat dia di sisi dia. Fabata'athahu birisalatihi, dan Allah utuskan dengan risalahnya. Thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah melihat kepada hati hamba-hamba lain selepas daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah dapati bahawa hati para hamba ini adalah hati yang paling baik selepas daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wazara'a nabiyyih, maka Allah jadikan mereka, iaitu para sahabat, sebagai pembantu-pembantu, menteri-menteri bagi nabinya itu, iaitu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinih, mereka berperang kerana agama mereka. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan, dan tidak ada kita kata apa yang dipandang baik oleh orang muslim sebagai satu kebaikan, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi', dan apa yang dipandang baik oleh orang muslim, yang dipandang buruk oleh orang muslim, maka di sisi Allah juga dipandang sebagai tak baik, jahat. Ada orang yang mempergunakan kalimah yang kita kata ayat yang terakhir ni untuk kepentingan kelompok-kelompok dia, tuan-tuan. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan, maka apabila sekelompok orang muslimin, sekumpulan orang muslimin kata benda baik, maka di sisi Allah pun baik. Ya, wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallah sayyi'. Sekiranya sekelompok orang Islam, sekumpulan orang Islam memandang satu itu buruk, maka di sisi Allah buruk. Maka kelompok-kelompok ahlul bid'ah hasanah ini menggunakan ini sebagai hujjah untuk mengatakan bahawa oleh kerana ada golongan di kalangan kita yang mengatakan satu ibadah itu baik, maka sudah tentu di sisi Allah baik. Dia guna hujah ni, kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud dengan kata-kata beliau di sini, al-muslimun, ini adalah sahabat, bukannya orang Islam sekarang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu yang disebutkan. Fama ra'al muslimun, dan apa-apa yang pandangan orang Islam, para sahabat, ya, yang mengatakan itu satu kebaikan, maka di sisi Allah itu baik.
Dan bila sahabat berpandangan bahawa benda itu buruk, maka di sisi Allah buruk. Bukan satu kelompok tertentu di zaman kita ini, bila nak menghalalkan apa yang dia buat yang tidak ada nas, Al-Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' pun tak ada, sahabat pun tak buat, tabi'in tak buat, tapi dia pakai ayat ni, fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallah hasan. Seronok gitu. Siapa-siapa boleh keluar fatwa, dia buat kelompok dia sendiri, dia keluar fatwa, kemudian dia kata ni Abdullah bin Mas'ud kata ni, bukan hampa siapa, ini Abdullah bin Mas'ud kata, fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallah hasan. Sekiranya sekelompok orang Islam kata benda tu baik, maka benda tu baik di sisi Allah. Oi, senang gitu. Syiah pun boleh cakap macam tu juga. Ya, maka kata-kata Abdullah bin Mas'ud ini telah disalahgunakan. Ya, yang dirujukkan di sini ialah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bila mereka berpandangan bahawa sesuatu perkara itu baik, maka baiklah di sisi Allah. Sebab mereka ini lebih tahu dalam urusan agama. Bila mereka mengatakan bahawa itu buruk, maka buruklah. Kerana mereka juga tahu bahawa dari segi mereka juga tahu yang buruk ataupun yang jeleknya di sisi agama. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud lagi. Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling faqih. Ya, paling faqih, banyak dia rujuk oleh sahabat-sahabat lain dalam urusan-urusan agama. Ya. Man kana minkum mutaassiyan falyataassa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesiapa di kalangan kamu yang nak ambil pedoman, maka ambillah pedoman daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. Mereka ni yang paling elok sekali, yang paling baik sekali di kalangan ummah ini hati mereka. Wa a'maqaha 'ilman, yang paling dalam sekali ilmu tentang Islam, tentang agama. Wa aqallaha takallufan, yang paling ringan sekali takalluf bebanan mereka. Wa aqwamaha hadiyan, dan yang paling lurus sekali agama hidayah ataupun petunjuk mereka. Wa ahsanaha halan, yang paling elok dari sudut keadaan mereka, sahabat. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi, satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat dengan Nabi. Maka siapa lagi tuan-tuan yang paling baik selain daripada sahabat? Melainkan satu kaum ini yang Allah pilih mereka ini berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li iqamati dini, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah oleh kamu semua akan kelebihan-kelebihan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah oleh kamu semua akan athar mereka. Fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, sungguhnya mereka ni para sahabat di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum, waqul bima qalu, wa kufa amma kufu anhu, wasluk sabila salafika as-salih, fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, iaitu kata-kata kita sama dengan kata-kata sahabat. Tahanlah dirimu daripada apa-apa yang mereka menahan diri mereka, dan ikutilah jalan salafus salih, kerana akan mencukupimu apa sahaja yang mencukupi mereka. Dan beliau tambah lagi, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawl.
hendaklah berpegang kepada athar para salafus salih meskipun orang menolak kami. Orang tolak kita, orang jauhkan kita, orang pulaukan kita, sebab benda itu biasa berlaku pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di pulau ditolak, ditohmah, dia label. Biasa, Nabi pun kena label. Ya? Nabi pun kena label dengan apa nama Heraclius. Apa nama? Saya lupa hadis nombor 6 dalam surah, dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan boleh baca. Nabi dia label. Ada nama di label oleh Heraclius. Ketika mana Abu Sufyan jumpa Heraclius, apa nama, dan berlakulah perbincangan di antara Abu Sufyan pada waktu itu dengan Heraclius, pembesar Rom, ya, di mana waktu itu Abu Sufyan belum Islam, ya. Apa nama, Heraclius dia tanya kepada apa nama Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu apa nama, Heraclius ataupun Abu Sufyan, mereka ini pun menggelar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelaran-gelaran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, zaman Nabi pun dah ada dah. Bukan setakat zaman kita, zaman Nabi. Nabi pun digelar orang gila. Saya lupa dia punya gelaran yang ni. Adalah hadis tersebut. Ya, macam-macam yang digelarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyebarkan Islam, menegakkan Islam. Jadi gelaran-gelaran ni biasa. Ya. Gelar-menggelar. Dan inilah satu cara untuk orang-orang yang tak suka kepada apa nama, dakwah sunnah, untuk menjauhkan orang lain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab sebagai hantu Wahabi, ya. Sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi, hantu Wahabi. Bila tanya Wahabi apa, tak tahu. Aku dengar Tok Guru kata, tanya Tok Guru pun tak tahu. Jadi benda ni hantu, menjadi hantu kepada orang Melayu. Satu sampai saya bila ada satu ketika tu saya letak saya punya poster saya kat wall saya, kawan sekolah saya kata ini Wahabi. Kita tempat ni IQ. Dia tahu Wahabi. Tak apalah. Ulanglah kan. Dia tahu kita bagi ceramah di IQ, dia kata kita Wahabi. Masya-Allah. Tak apalah kan. Jadi itu perkara biasa tuan-tuan, label-label, ya, tekanan daripada pihak pemerintah ke ataupun daripada pihak yang berkuasa ke terhadap orang yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, itu biasa. Sebab itu saya katakan daripada awal, syurga itu kita tak dapat beli dengan harga yang murah. Syurga itu mesti kita beli dengan harga dan nilai perjuangan yang sangat mahal. Dan inilah perjuangan, nilai perjuangan yang kita dapat bila mana kita memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah. Label orang pulau, orang tak suka, macam-macam orang kata, orang fitnah, biasa. Ya, jadi bertahan. Ya, bertahan. Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat pada tahun 110 Hijrah, tabi'in tuan-tuan. Ya, Muhammad bin Sirin ni tabi'in. Kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Ya, mereka iaitu para sahabat berkatakan jika ada seseorang berada di atas athar, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Imam Ahmad pula kata usul sunnah indana, prinsip al-sunnah di sisi kami at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan apa yang berada di atasnya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang ataupun kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Wal iqtida'u bihim, dan ikut jejak langkah mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dalalatun, benda yang bid'ah ni semua sesat. Ya, maksudnya golongan yang terawal ni dia tidak
tidak dikenali dengan perkataan bid'ah hasanah ke mahmudah ke apa, tidak dikenali. Kita boleh tengok pada zaman tabi'in dan tabi'in, sahabat memanglah tabi'in, ya. Mereka akan mengatakan bila bid'ah. Cuma main yang ke belakang ni dia ada pandangan dia tentang bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Boleh baca dalam kitab Al-I'tisam, oleh pandangan Asy-Syatibi, Imam Syatibi tentang pembahagian bid'ah dan sebagainya. Ya, tapi tidak juga merujuk bid'ah yang dia katakan sebagai bid'ah apa nama mahmudah ke apa tu sebagai bid'ah yang difahami oleh masyarakat kita sekarang. Ya. Jadi daripada penjelasan tersebut di atas dapatlah dikatakan bahawa Al-Sunnah meyakini kemaksuman dan keselamatan hanya pada manhaj salaf. Bahawasanya seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf salih adalah menyimpang daripada as-siratal mustaqim, dan penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauh ataupun dekatnya dengan manhaj salaf. Ada yang betul-betul menyimpang dan ada yang penyimpangan dia sikit dalam bab-bab tertentu. Jadi ini sahabat kita lagi tuan-tuan. Ada yang betul-betul menyimpang, Syiah, Qadiani, benda-benda ni, kelompok Ayah Pin dan sebagainya, betul-betul menyimpang, sesat barat terus. Ada yang penyimpangannya sedikit. Ya. Jadi kita menilai mereka dengan melihat pada kadar sedikit ataupun banyak penyimpangannya. Yang sedikit ni insya-Allah mudah-mudahan kita doakan kepada mereka supaya Allah berikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada manhaj. Ya, supaya kita tak terlagak. Dan sekarang nak terlagak. Ya. Kebenaran yang ada pada mereka itu juga sesuai dengan kadar dekat mereka dengan manhaj salaf. Sekiranya para pengikut manhaj-manhaj yang menyimpang itu mengikut pedoman manhaj mereka, nescaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mestinya selama mereka jauh daripada manhaj salaf. Sekiranya mereka berhasil meraih tampuk kekuasaan, ya, kerana pegangan mereka tersebut, kerana perjuangan mereka tersebut, ya, tidak berdasarkan kepada manhaj yang lurus ni, maka janganlah terpedaya dengan hasil yang mereka peroleh. Kerana kekuasaan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah bagi orang-orang yang berada di atas manhaj salaf ini. Dan janganlah kita merasa terasing kerana sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan jangan pula kita terpedaya kerana banyaknya orang yang tersesat. Golongan yang sikit tak semestinya salah. Golongan yang ramai tak semestinya betul. Bahkan hadis berkaitan dengan ghuraba itu menceritakan tentang orang-orang yang asing. Islam datang dalam keadaan yang asing. Kan? Orang yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman adalah orang yang terasing, orang yang sedikit. Jadi jangan kita terpedaya kerana melihat satu kelompok itu lebih ramai daripada kita sehingga menyebabkan kita rasa terpesona dengan mereka. Yakin dan peganglah, addu 'alaiha bin nawajid, peganglah ataupun gigitlah, peganglah manhaj yang kita bawa ni, ya, walaupun terpaksa kita gigit dengan gigi geraham kita. Ya, saya dah bagi tahu dah dalam kuliah saya yang dulu-dulu kenapa sebut gigi geraham. Kenapa tak Nabi sebut gigitlah apa sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ni dengan gigi apa nama taring ke, dengan gigi depan ni panggil apa, kacip kan? Kenapa Nabi kata gigit guna gigi kacip? Kenapa guna gigi geraham? Gigi kacip tuan-tuan ataupun gigi taring ni letak orang tarik tuan-tuan, jadi silap patah gigi tu. Bukan silap-silap. Kalau orang tu, kalau gigi dia tuan-tuan, kalau jenis yang second macam yang 40-an 50-an ni kan, yang dah second dah lama ni kan, memang tercabut tuan-tuan. Tapi kalau letak tali tuan-tuan di gigi gerham,
Ya, yang tak ada masalah lah, yang tak ada lubang-lubang semua. Gigi biasa kita kata kan. Ha? Minta orang tarik tuan-tuan, tak lepas. Sebab gigi gerham ni merupakan gigi yang paling kuat di antara semua gigi-gigi yang ada dalam mulut manusia. Jadi perumpamaan Nabi itu sangat tepat. Ya, gigit sunnah ni dengan sekemas-kemas ni. Jangan duk lepas dah. Ya, jangan duk lepas walaupun macam mana keadaan sekalipun. Sebab kejayaan yang kita cari bukan di dunia tuan-tuan. Kejayaan yang kita cari ke akhirat. Masuk dalam kubur dah rasa dah. Ya, masuk dalam kubur kita dah rasa suasana dah. Dan kemudian di yaumul mahsyar kita akan merasai. Sehinggalah dipilih sama ada kita ini berada dalam syurga ataupun di dalam neraka. Ya. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kepentingan untuk kita berpegang dengan manhaj salaf. Dan di sini merujuk kepada manhaj yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سهو صفوف من تسبيح ومن تمام الصلاة والصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.